our prayers, Al-Fatihah. Cik Salim sedang snow di sana ya? Dekat-dekat Christmas ni kan? Hari ni snow pula ya? Bolehlah doktor. Bolehlah. Saya dah share slides on fundamental liberties. So kita akan start dah on the fundamental liberties. Kalau fundamental liberties tu meaning that your syllabus tu dah nak habis dah. Sebab this is the last part, but fundamental liberties itself dia ada sampai 13. So banyak benda yang kita akan perincikan, and these are the area yang selalunya kita akan tanya dalam final exam. Fundamental liberties ini. Right? Itu satu. Yang kedua adalah kita akan ada physical classes minggu yang selepas break tu kan? We will have all classes lepas break itu adalah physical classes kan? Januari lah. That means lepas break tu lah. Kita akan ambil the first face-to-face class tu nanti untuk your presentation. That is your second assignment. So saya akan bagi soalan yang hari tu punya assignment you kena submit by 12, betul? 12 hari bulan kena submit online. And then lepas tu saya akan bagi soalan satu for you to prepare your presentations. And presentations itu what do you prefer? Individual atau group? Group. Group. Group doktor. Nah, okey lah. So group lah. Saya akan bagilah nanti dalam bentuk tu dalam group kan. And then you present sekejap. Bukan present, you prepare the presentations. It should not be more than 20 minutes. The presentations. So kita akan gunakan slot selepas naik semester break. Semester break lah, ada satu lagi break nanti kan, Christmas tu. So 1 week. Lepas tu kita akan jumpa face to face. Masa tu kita akan gunakan untuk presentation dekat room B tu. Alright? Okay. So let's look at assignment pertama pun belum siap gitu. Itulah dia. Dan saya terasa-rasa sebagai satu kerajaan baru, saya terasa-rasa seperti ada permintaan ingin meminta lanjutan kepada submission. Setuju doktor. Alhamdulillah doktor memahami hati kami. Kan setahun dua membentuk kerajaan, tahu rakyat nak apa, tahu-tahu. Majoriti ke ni? Ataupun sebenarnya tak, ada je yang dah habis, dah siap lah pun. Saya rasa Encik Salim siap lah tu. Dia tak pun nak extension. 2/3. Majoriti Alhamdulillah semua majority. apa? Cincang kat tangan berapa orang? 100% doktor. Simple ke two-third majority ke full majority ni? Full majority. Full majority. Tak ada pilihan lah Okey lah. Jadi saya bagi sehingga Jumaat. Boleh? 16, 17 lah? Boleh. Kan? So original date adalah 12. So saya bagi 17. 17 akhir kerajaan perlu dibentuk pada 17. Tidak boleh lagi dah tidak. Perlu dihantarlah, kena submit by 17. Not later than pukul 5 petang. Saya akan buka balik dekat YouFuture tu lah sehingga 17 pukul 5 petang. Alright? Terima kasih doktor. Let's go to fundamental liberties. Thank you doktor. Welcome. Harap lebih cemerlang lah dalam apa yang disubmit tu. Kecil ke besar ni? Okay lah Okay, fundamental liberties overall. Fundamental liberties is something related to human rights lah. Human rights yang kita ada. Although human rights itu sebenarnya adalah a declaration saja. At international level kita ada Universal Declarations of Human Rights 1948 kan. Dan itu adalah satu declarations di mana dia bertindak human rights at international level ini to caution states, countries that you should protect these types of rights. Dan kesan dia kepada every state and country is that ada yang adopt fully, ada yang datang by way of convention. Convention tu that means daripada contoh rights of women to livelihood. Okay, dia ada satu
So dia datang dengan satu convention, CEDAW. CEDAW tu adalah Convention on Eliminations of Discriminations Against Women. Okay, bila dia buat satu convention, dia bergantung state mana yang sign. So becoming the signatories of that convention membuatkan kerajaan di peringkat negeri, di peringkat negara masing-masing mesti adopt apa yang diusulkan di dalam convention tersebut into our domestic laws. So this is how international laws itu tadi bertindak. So untuk Malaysia, kita tak sign semua convention. Yang kita sign yang clear adalah yang 3. Malaysia adalah antara negara yang paling susah nak sign international convention. Ada sebab-sebab tertentu, antaranya adalah kita punya belief system. Belief system and also kita pernah jadi negara yang dijajah. So oleh kerana human rights ini kebanyakannya the movers of human rights Westerns. So kita cuba elak untuk sign lah apa-apa saja yang mereka usulkan. So yang kita sign so far adalah CRC. CRC tu is a convention that protects children's right. Itu satu. Kemudian CEDAW. CEDAW kita sign so the one is eliminations against discrimination. The conventions on eliminations of discrimination against women. So adalah beberapa rights of women, salah satu daripadanya yang sedang mereka perjuangkan sekarang dan mereka meminta daripada kerajaan yang baru, yang mana kerajaan yang baru antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dia letak dalam manifesto dia memperjuangkan apa-apa yang dia memperjuangkan tentang wanita ni. Hak kewarganegaraan bagi anak kepada seorang wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Warga luar negara. Betul. Sebab kalau seorang lelaki Malaysia apabila dia berkahwin dengan orang luar negara, lahir saja anak itu boleh mengikut warga negara bapanya. So kalau bapanya tu warga negara Malaysia, then automatically that children dia akan dapat warga negara Malaysia. Tapi wife itu tapi tak susahlah, wife of that Malaysian citizen itu dia tidak susah, dia akan ada laluan yang lebih fast track lagi untuk dapatkan warga negara because she is married to a Malaysian citizen. But not like woman of Malaysian citizen tapi husband dia foreigners. Dia satu, kewarganegaraan anak itu akan ikut bapa because dia ikut hukum domicile. Domicile ni pun is something proposed by Western juga. So because of that, Malaysia tidak membenarkan double kewarganegaraan. Double citizenship is not allowed. So for that, sebab itu kita ada sedikit kekangan lah dalam memberi warga negara kepada the children that belongs to a Malaysian woman that is married to a foreigners. Right? Itu sekarang dia nak memperjuangkan lah, itu CEDAW. Dan satu lagi adalah Rights Convention for Disabled Person. Golongan-golongan OKU lah yang tu kita sign. These three convention that we have ratified has been translated into our national laws dalam pelbagai undang-undang macam disabled person. Dulu kemudahan facilities tahun 80-an tu facilities for yang kurang upaya ni memang sangat-sangat kurang lah. Nak berjalan yang sekarang dekat jalan tu dia ada yang button kecil tu kan. Kita mungkin tak berapa faham, kita ingat itu bukan contoh, itu adalah hiasan nak bagi cantik jalan di bawah, tapi sebenarnya that works for a disabled person yang buta. So dia boleh sense by that tak tahu macam mana it works. And then now the recent movement for disabled person is for disabled or special children yang dulu dia pukul rata. That means kanak-kanak yang terencat, cerebral palsy, Down syndrome, autisme, dyslexia, semua ada kategori sebagai dipanggil special child. Itu saja. Kemudian bila dia pergi pada sekolah pendidikan khas. Nampak macam kita ratify. Right? Which is good. Tapi sebenarnya pada setiap kanak-kanak yang disabled tu, dia punya cara belajar berbeza. So we do not have a pool of experts that can cater for every each of the needs. Macam autisme lain cara approach dia, dyslexia lain cara approach dia, cerebral palsy lain approach dia. Mungkin dia tak menggunakan kognitif sangat tapi dia lebih pada psikomotor. So benda-benda macam tu now Malaysia, because we have signed rights of disabled dengan CRC, children's right, and special persons rights tadi, disabled person,
So kita telah pun membuat satu usaha ke arah menyediakan pendidikan yang lebih baiklah untuk the special children. Right? Alright, now kita tengok sikit background theory between the political theory and the moral theory. So political theory is something which is pledged by government around the world. And how is that related to moral theory? Okay, kita tengok number 1, human rights. Point number 1, human rights are inherent. This is what the political theories like. Something yang memang kita dah ada. Tak payah nak buat convention, tak payah nak buat universal declarations. It is something that comes together with we ourselves born as a human. Dia datang secara automatic. And as on the moral assumptions, based on this one, the first political theory is that they belong to an individual by virtue of his or her humanities. So kita ni sebagai manusia, automatically kita ada hak. Sebab itu apabila dulu zaman-zaman batu yang dikatakan konon yang tidak ada undang-undang. Konon, kenapa saya kata konon? Kerana kita kata dia tak ada undang-undang based on absence of record. Dia tidak ada rekod mengatakan itu undang-undang. Macam contoh Melaka, kita ada kanun Melaka masa tu. Kita ada satu lagi kanun adalah yang laut tu pentadbiran laut tu. So at least kita ada rekod. Now kita we are claiming those yang living zaman batu dulu, kita kata tidak ada undang-undang just because of dia tidak ada proper record. Entahkan dia rekod dah, kita yang tak faham rekod di atas daun ke atas batu ke kan. So pada masa itu manusia masih lagi hidup ikut undang-undang. Sebab tu dia ikut masa tu kalau you baca kisah-kisah population zaman apa tu yang sebelum tu dia panggil new adalah sebelum zaman-zaman sebelum yang manusia dikatakan bertamadun itu, dia ada perlindungan terhadap dia punya tribes, dia punya suku-suku, dia punya puak-puak tu sendiri. Siapa sentuh dan kita akan serang. That means kan dia ada law, meaning lagi orang tu tak sentuh, kita jangan serang. Kalau orang tu dah sentuh puak kita, ada yang mati antara kita dan baru kita serang. That is also law. Something that basically protects your rights. Right? Itu adalah the first political and moral theories. Number 1 is that, number 1. Number 2 is that human rights do not depend on the existence of a state or a constitution. Kita tak payah tunggu ada negara dibentuk ataupun ada perlembagaan. Baru kita nak kata kita ada hak. Selagi kalau tak ada negara, kita bukan satu negara, you datang kat situ, buka tanah dan sebagainya, and then tidak ada constitution, kita dah belajar sejarah bagaimana constitution itu dibuat untuk satu kawasan yang baru nak digelar sebagai sebuah negara. Right? It does not await until the existence of that state. Dia automatically memang dah ada. And to a moral assumptions that is related to this second political theory is that they enjoy an authority superior to and independent of government. So there's no necessity of government. Mereka sendiri automatically ada. Right? Number 3, human rights transcend time and territory. So hak kepada rights ini tadi, dia tidak akan terhapus hanya kerana kerajaan bertukar, hanya kerana sekarang ni pentadbirnya orang lain. It will remain with them. Sebab tadi kita dah kata, human rights does not depends on the existence of state. So government tertukar ke apa ke, hak dia tetap ada. Hak untuk bekalan kepada telur, benda tu tetap ada. Government mana tukar sekalipun, tetap peniaga yang menggunakan telur. Kan, macam sekarang isu telur sangat-sangat ni dia sangat jadi memuncak sekarang ni. Dia rights towards the food supplies lah. Bukan telur saja, banyak food supplies, termasuklah control of price. Ini semua adalah sesuatu yang kekal bersama mereka. Tak kisahlah kerajaan tukar berapa kali pun, siapa saja yang naik ke atas, yang di Pertuan Agong yang lain naik selepas 5 tahun ke, tetap hak itu tetap ada bersama mereka. Right? Yang seterusnya adalah human rights are ancient in origin and are part of the evolutionary process. They evolved daripada dulu. That has been going on for centuries. And all ancient religions of the world promote an ethic of humanity with different emphasis. Right, yang ni hak untuk contoh kisah LGBT sekarang ni, it's not something that only Islam is against. Kalau tengok balik kepada the basis of Buddhism,
Christianity, Hinduism, they are also against LGBT. But of course, the way how it is propagated, especially dalam rantau Asia ini adalah it's Islam yang ada satu kekerasan against LGBT. But in the actual sense, kalau you tengok balik pengajian tentang Hinduism, Buddhism dan juga Christianity itu the main four religion yang besar dalam dunia ni, they are also against LGBT. Alright, HR last kali represents legal and moral limits on the power of the government. So all of these political and moral theories, apa gunanya kita tahu? So that kita tahu government, you are not really needed just to legitimate the existence of our rights. Itu satu. Tapi menafikan kewujudan government, tidak betul sebab kita dah belajar why do we need constitution dalam kelas yang lepas. Because the constitution allocates power to the government. The government does from there must protect the rights. Sebab power of the government letak dalam constitution tu, our rights pun dalam constitution itu. So the role of the government that we have give power is basically to protect the rights yang kita ada. So now, kerajaan mestilah merangka sesuatu yang dapat melindungi the rights that is attached to us inherently. Yang tidak berubah walaupun masa berubah. Yang tidak berubah walaupun kerajaan berubah. So sesiapa saja naik ke atas, jadi government, they have to pay attention to the special needs which is protected under satu, universal laws, international laws and translated into our domestic laws. Okay, ini sedikitlah perbezaan antara human rights yang ada dalam the designs of the West and also the East. Okay, the Western denies any significant place for religious consideration. Mereka semua kebanyakannya adalah human based. Most of their rights, right? Tapi untuk East, it recognize the religious basis of human rights doctrine. Macam saya sebut tadi bila kita kata religious based doctrine, it's not only confined to Islam. Hinduism, Christianity, Buddhism, dia pun ada promotions of rights yang mana usually it derive from what the God have given to the human. So this needs to be protected. Okay, kalau you tengok balik dia ada hak-hak contoh. For the Muslim, they have the rights to consume only halal food. Right, because this is something which have been command on them through the religious punya divine rule. Divine rule, that means Allah Subhanahu Wa Taala have basically spelled out the rule on Muslim consumptions. So Muslim consumptions, the dietary dia adalah mesti makan yang halal sahaja. Halal tu banyaklah interpretasi dia. Bukan makanan tu free of pork dan sebagainya saja. Dia banyak benda curi tak boleh. So that is still haram sebab dia datang daripada sumber yang tidak halal tu tadi. Alright. For West, dia tak kisah benda ni. Dia tak kisah benda sebab tu dia ada satu kehidupan yang dia rasa maju bagi mereka when they declare free sex culture is something yang membawa kepada freedom and advance in life. Kan mereka boleh saja, that means berzina dan sebagainya, it's not something wrong within their system and their moral system. The law yang dia ada di sana dan juga dia punya moral law. Because of that, kalau you tengok balik statistik kajian, especially United States, United Kingdom sebab dia tak banyak buat kajian. So dia tak banyak sangat statistik. On kisah-kisah suicidal, kisah-kisah anak luar nikah, kisah-kisah the rights of the wife, the rights of the husband sometimes, they are not well protected on that. Tetapi they claim to be the one that promotes lah, basically promote and also advocates for the rights of women lah dan sebagainya. Itu kebanyakannya propaganda lah. Alright. Next, West emphasize on individuality, his or her rights against the society. So yang penting di sana adalah hak individu. Sebab itu kalau nak compare kepada Eastern, whereby East ni dia subject individual rights to collective welfare. Kita kalau dia tengok kuasa consumer kita tak sekuat mereka. Mereka di sana dia lebih bersifat individualistic. So kalau seorang saja terjejas, dia punya fight itu government akan pay attention because setiap satu individu tu they have to enjoy dia punya rights dan dia punya kuasa consumer dia sangat besar di sana. Kita di sini
lebih kepada kolektif lah. Kalau kita nak hantam-hantam sangat peniaga, dia jadi satu supply chain. Kalau peniaga, kadang peniaga kecil ini, they really depends on yang supplier ataupun yang production sebenarnya yang naikkan harga dia banyak sangat on the collective rights and welfare keseluruhannya. So itu yang kadang-kadang all of this ketika kita buat undang-undang plays a role. Dia tengok kepada the types of government in the west and also in the east yang kadang-kadang it clashes lah. Right, next adalah kalau west, it is deeply influenced by market capitalism, political liberalism and also individualism. Macam tadi dah kata ya, individualism itu is very strong among them. And influenced by market capitalism. Dia seorang monopoli, dia yang menguasai dan dia yang mendapat unfair advantage out of sources yang dia guna pakai itu. Itu adalah priority for them. As long as the one that monopoly itu, they can contribute to the economic growth of the country. Right? They need this tycoon to contribute back to the economy of the country. Okay, for East, the socio-economic rights to basic necessities entitled same protection as civil and political liberties. So all should have and should enjoy the socio-economic rights. Kita go for collective, kita tidak ambil satu-satu. Right, and West they emphasize on universal values, where the East it concentrate more on the macam nak sebut tu? Pluralism, relativism. Okay, country social contact. Yang ni adalah kebanyakan sebelah oleh kerana penjajahan dan juga the migrations dan penjajah tu bawa masuk, maka kita punya konsep masyarakat kebanyakan adalah majmuk. So bila majmuk, kita kena consider in drafting our human rights, kita kena consider the rights of every races yang ada di dalam negara kita. Alright, so yang itu adalah peringkat teori dia, and then go to the Universal Declarations at international level. Now we are moving and zooming into our own interpretations and expressions of these fundamental liberties ataupun the rights which should be accorded to every each of the citizens dalam Malaysia. So altogether dalam kita punya Federal Constitution, kita ada, and we will be discussing all of this. Artikel 5, this is more on rights to life. Dalam tu lah ada rights to life and livelihood. Kita baca sekali selalunya. Hidup saja tapi kualiti hidup kita tidak ke mana. Itu juga it is considered to breach Article 5. Lepas tu dalam ni juga kita akan discuss tentang habeas corpus, penahanan salah. Okay, penahanan salah, lepas tu nak mohon pada mahkamah satu order of habeas corpus untuk melepaskan daripada salah tahan tu tadilah, habeas corpus. Kemudian bila ditangkap, okay, you have to be informed on your ground of arrest. As soon as, dia punya as soon tu kita tengoklah how soon it is that you shall be informed on your grounds of arrest. Kemudian your rights to seek for legal representations. Dah tahan, you nak minta lah orang defend. Kadang-kadang kita tak mampu nak defend diri kita sendiri. Not all of us are born to be able to speak fluently on our rights. So because of that, there is a necessity for us to have a legal representations. Di sini di mana lawyer akan masuk lah. Kalau you are denied of your rights to seek legal consultations, it is a breach under Article 5. Right? And then you have to be produced before the magistrate upon arrest within 24 hours in normal legislations. Contoh-contohnya tahanan bawah penal code. Arrest which is made under penal code. Tapi kalau dibuat bawah undang-undang emergency, undang-undang yang go against dipanggil special offences, security offences, sorry. So security offences itu, yang itu dia ada sedikit exceptions, nanti kita akan tengok dalam SOSMA lah. That means not produced before, kita ada ISA not produced even depan magistrate pun. Kadang-kadang detain sampai 2 tahun not knowing your ground of arrest. Dia banyak benda lah, sebab tu ISA telah di-repeal. But now SOSMA datang, adakah SOSMA itu membawa kebaikan? Dia ada pro and cons lah. Tetap human made law, dia tetap ada kelemahan-kelemahan dia. Right, that is Article 5. Itu baru summary dia. Sekejap lagi kita akan detail. Hari ini Article 5 sahaja. Right? Nampak macam sikit Article 5 Satu kotak cukup dah situ. Tapi pembelajaran dia banyaklah Article 5 ni.
Alright, next sebelah kanan tu dia ada Article 6. So Article 6 is abolitions of slavery, perhambaan. Kita rasa macam zaman moden ada ke lagi hamba abdi ni kan? Ada. Kita akan tengok juga bagaimana kadang-kadang kerja-kerja buruh secara implied dia tak panggil lah hamba abdi dah sekarang ni. Tetapi dia ada konsep perhambaan itu dalam certain konteks yang ini kalau ada sesiapa yang rasa dirinya dihambakan, alright, this is where you can seek your protections under Article 6. Alright. Kemudian Article 7 Article 7 bawah tu. This one is ada dua di dalam tu. Protection against backdated criminal law retrospectively. Okay, masa you buat kesalahan tu, undang-undang tak kata benda tu salah lagi. Right, later law is passed to basically criminalize apa yang you buat. Contoh daun ketum. Dulu-dulu belum jadi satu kesalahan lagi lah. Biasalah orang-orang kampung tahun 70-an dulu, dia balik daripada ladang, dia minum air ketum. That is lebih kurang macam tongkat ali punya air lah dulu. And of course itu masa tu adalah purely ketum punya air lah. Ketum jus dipanggil But now lepas tu ketum telah disalahgunakan, campur macam-macam dia jadi one part of drugs. And drugs is prohibited, dan hukuman dalam Malaysia for drugs trafficking dan penagih itu dia berat. So because of that, ketum telah diharamkan. It has been criminalized. Yang menanam pokoknya ataupun yang menjual apatah lagi yang mengambil ketum dan sebagainya. Bila dia diharamkan, dia telah menjadikan satu kesalahan dalam Malaysia. Okay, ada orang yang ditangkap, katalah undang-undang lulus hari ni, ada seseorang yang dia menjual daun ketum, minggu lepas dia ditahan di bawah undang-undang yang baru diperkenalkan hari ini. So itu yang dinamakan sebagai protecting you against any law which is enforced retrospectively, secara kebelakangan. Tetapi ada keadaan di mana kita akan tengok beberapa undang-undang yang telah diluluskan dan dipakaikan secara kebelakangan. It is applied retrospectively. Sebab contoh masa zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, 1998 dia dipecat. Dia ada satu gelombang besar reformasi dalam Malaysia pada masa tu So perhimpunan dia ada satu amendment dibuatkan kepada apa dipanggil rights to assembly. Berhimpun melebihi 5 orang, tidak mendapat permit, tak salah saya tak ingat masa tu saya dalam my university days lah. 2000 was my final year. So university days, kita kalau buat assignment 5 orang satu kumpulan tu biasalah 5-6 orang kan. Kemudian kita taklah pergi berhimpun bincang assignment tu waktu kelas. Kita akan bincanglah waktu luar kelas dan di tempat-tempat yang selesa. Jadi kami rasa macam at any time kita boleh ditangkap di bawah undang-undang yang baru. Tapi ketika undang-undang tu diperkenalkan, ia dipakai kebelakangan sebab sebenarnya government is lack of laws to detain those yang telah pun berhimpun, and of course tujuan perhimpunan tu adalah untuk basically reformasi itu tadilah. They want to fight against the detentions of Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu saya panggil dalam Malaysia zaman tahun 2000 itu adalah zaman gelombang yang sangat besar kepada the political changes. Not only we were faced with economic crisis, dunia, global economic crisis, tetapi penahanan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu was a big history dalam Malaysia. Don't tell me you tak hidup lagi tahun 2000. Dah kan? Hidup dah. Darjah 1 tak, 3 tahun ke? 2 tahun Darjah 6 dah, boleh baca dah lah. Tahulah cerita dah masa tu. Tak ikutlah. Darjah 6 memang tak baca lah paper-paper tu Sebab masa tu tak ada social media kan. Macam kanak-kanak sekarang ni darjah 6 tu ada tahu dah. Sebabnya dia ada je Instagram, dia akan dapat lah feed news feed tu kan. TikTok sekarang. TikTok pun betul. TikTok tu kan, it's a very effective way of explaining things kan. Kalau digunakan dengan cara yang betul lah. Kita tak ada, zaman kita tak ada. Bukan zaman kita, zaman saya. You all muda lagi daripada saya. Mungkin TikTok tak ada lah kan. Don't tell me you dah hidup zaman TikTok masa kecil dulu. Tak kan. You all dah, bukanlah tua. You all 20-an, late 20s. Kalau ada pun late 20s kan. Betul tak? Betul kan? Dah late apa? 30. Dia juga ala late 30. So late 30 zaman tu
Tak ada, memang tak ada TikTok lah. Sebab TikTok ni datang saya rasa 2 tahun kebelakangan ni kan. Alright, dalam artikel 7 juga selain daripada protections against any retrospective law, ada satu lagi protection kita namakan sebagai double jeopardy. So double jeopardy, ada yang kata double jeopardy lah, tengoklah you bahagian mana US ke UK ke. So double jeopardy lah saya panggil. Double jeopardy ataupun repeated trials, this one adalah apabila seseorang itu telah ditahan dan didakwa di bawah satu kesalahan jenayah, kemudian dia telah dilepaskan. Dia ada apa? Discharge not amounting to yang apa bahagian pendakwaan. Saya rasa siapa Fikri tahu ke dia apa dia punya ayat tu? Discharge not amounting to acquittal atau acquittal and discharge. Apa dia Fikri? Cik ingat tak? Yang first tu doktor. Discharge not amounted to acquittal. Okay. Discharge not amounting to acquittal. Apa? Cik terangkan sikit. Masa menjawab ya. That mean yang itu, kesalahan jenis itu, that mean discharge walaupun dia dibebaskan. Dibebaskan tanpa dilepaskan. Tanpa dilepaskan. Yang itu boleh didakwa bahawa kesalahan yang sama. Tetapi yang ada satu lagi tu yang acquitted. That means dia dilepaskan. Kalau dia dilepaskan daripada kesalahan itu and then jumpa evidence baru, you nak dakwa dia bahawa kesalahan yang sama, tidak boleh sebab dia telah dibebaskan. Kalau nak, dia kena modify sikit dia punya pertuduhan lah. Right, so that is article 7, kita akan tengok nanti. And then next you have article 8. Ada sesiapa nak bercakap ke? Ada nak macam kes yang Aziz Rahim tu ya. Balik. Ya Adham. Ya Adham pun tahu. Adham pun cakap mana Adham? Nampaknya banyak maklumat yang dapat membantu saya dalam kelas konsti ni sebenarnya. Sila Adham. Macam mana? Saya teringat yang kes baru-baru tu lah yang dia sebenarnya DNA tanpa dibebaskan Lepas tu baru DNA discharge not amounting to acquittal. Betul. Lepas tu? Baru-baru ni yang kata dia dapat evidence baru. Bukan evidence baru, dia hantar notis hantar notis ke dia hantar permohonan untuk dibebaskan. Dibebaskan. Sebab dia dikenakan bawah pertuduhan yang sama Bukan sebab katanya apa ni kes mana ni Adham? Ni kes Aziz YB Baling. Bekas Baling. Ya dia lepaskan semalam. Ya, baru semalam. Tapi tiga sabitan je kan? Bukan sabitan, 3 pertuduhan je yang dilepaskan. Dia ada berapa? 5 kot rasanya. Apa? Dia ada 9. So yang lepas malam 3 saja kan? Betul tak? Sorry 3. So 6 pending lah. So itulah, that mean dia kena DNA lah. Discharge not amounting to acquittal dia boleh disabitkan, bukan disabit, didakwa semula tapi yang satu lagi kalau acquitted tu yang tak boleh. Nanti kita akan tengok lah dia akan ada slides on that. Lepas tu artikel 8. So artikel 8 is rights to equality. So discrimination apa semua tu dia jatuh bawah artikel 8 lah. Right, equal protection, dia banyak sebenarnya translation. Sebab tu all of these rights walaupun dia datang as a rights that guarantee you punya freedom and your rights lah. Tetapi each of these rights dia bertentang dengan rights yang lain. That means kalau kita nak bagi you contoh artikel 5, your rights to life. Tapi at the same time you have been by giving you that, kita will go against article 8. Akan wujudnya satu discrimination. So dia akan ada balance. Nanti kita akan tengok kes-kes di mana the court need to balance the rights. Dia tak boleh you main claim je, I have freedom of speech, artikel 10 kononnya. So I'm freely to express my opinion. Sebenarnya tidak. Kalau to the extent you punya opinion boleh membawa kepada public disorder. Alright, orang yang tadi elok-elok je hidup dalam satu community, Cina, India, Melayu, tiba-tiba because of you punya expression dia jadi satu benda yang akan heighten the tension between these races. Dia akan membuatkan undang-undang akan masuk to limit you punya freedom of speech bawah artikel 10 tu nanti. Alright, so habis artikel 8 and then artikel 9 is right to speech, assembly and association. Itu artikel 10, sorry.
freedom of movement, masa PKP hari tu, COVID-19, itu semua adalah something which is in breach of Article 9. Nanti kita akan tengok kenapa ia dibenarkan walaupun it breaches our rights under Article 9. And then Article 10 yang saya sebut tadi lah, dia dalam Article 10, dia bukan hak untuk bersuara saja. It's not only rights to speech. It also covers rights to assembly and also associations. Right? Associations itu dia adalah cerita tentang masuk parti-parti politik tu. Yang sekarang bila kita ada anti-party hopping law, dia basically adalah sesuatu yang pernah kita cabar dulu, bukan cabar. Pernah dicabar di mahkamah dalam kes Nordin Saleh, Kelantan dulu. Masa tu anti-party hopping law tidak dibenarkan. Dia kata it is against Article 10. Tapi dengan apa yang diluluskan baru-baru ini, anti-party hopping law itu, membuatkan you tengok government punya direction sudah berubah. Dulu you bukan haramkan anti-party hopping law, tidak membenarkan. You kata ini adalah sekatan terhadap hak berpersatuan. Sebab parti politik itu dikira sebagai persatuan, dia didaftarkan di bawah society. Tapi sekarang selepas kes Nordin Saleh tahun 70 kot and then after dah dekat 30 tahun, 30-40 tahun kemudian kerajaan sekarang sudah menerima pakai anti-party hopping law. Mengatakan memang kita kena hadkan hak-hak berpersatuan ini. Kalau tidak, dia akan contribute to the stability of the government. Alright, and then kita ada Article 11. This one is rights to religion, freedom of religion. Kita akan tengok keluasan freedom of religion because Article 11 selalunya kita akan baca dengan Article 3. Article 3 says that Islam is the religion of the federations. However, the practices of the other religions is allowed. Tapi Article 11 kita baca bersama. To what extent yang freedom of religion is something which is protected under the Malaysian law punya context. Article 12, rights to education. Rights to education adalah a simple one, adalah semua orang, especially kanak-kanak, must be accorded with the rights to education. Dia dulu-dulu kita ada sikit masalah. Orang asli kanak-kanak dia tu, mereka tak hantar ke sekolah. Satu, sebab tempat tinggal dan sekolah sangat jauh. Yang kedua, it's the mind setting, attitude of the parents yang merasakan education di sekolah itu hanya akan membuatkan anak tu jauh daripada tamadun asal dia. Dia punya budaya, adat dia dan sebagainya tu. So the more they be educated, dan dia akan jadi orang yang akan meninggalkan asal usul dia. So itu ada attitude yang dipegang oleh kebanyakan orang asli dulu. Once upon a time, this one is in 70s, 80s. Lepas tu kita educate. Bila dah educate dan only they allow their children to go to school, rights of education. Diikutkan amalan yang lama itu is going against the rights of education. Itu cerita yang kita nampak jelas. That means bagi seorang anak sekolah, tidak sekolah, kadang-kadang because of kemiskinan, kita kena ambil undi. Siapa yang sekolah, siapa yang kerja. So akan adalah antara anak-anak tu yang terpaksa kerja. Yang lain yang nampak macam pandai sikit, pergilah sekolah. Yang kerja ni akan tanggunglah sekolah. Tapi diimposkan atas itu ada satu masa dulu dalam masyarakat yang membuatkan nanti kadang-kadang dalam sistem keluarga itu ada yang educated, ada yang tidak educated. Just because of dia punya inability to finance the educations. And sekarang ini selepas PKP, the issue with education is that on the rights of quality of educations. Sebab bila you impose online learning masa PKP, which it's not a choice actually, it is something that is made compulsory to all. Right? You impose tu bukan atas kanak-kanak saja, atas tenaga-tenaga pengajar sekali, cikgu dan sebagainya. Bila kita impose and Malaysia are not ready with the facilities. Internet line very poor. Okay, tak usah kata banyak lah kadang-kadang masa tu di Shah Alam sendiri masuk kelas boleh terkeluar banyak kali sebab kita punya internet line is very poor, dia tak laju and dia tak boleh cater untuk penggunaan yang serentak ramai. Dia mengalami kejutan sebab tiba-tiba PKP semua orang convert to online punya medium, meetings online, classes online, and then facilities yang lain adalah setiap rumah dia tidak ada more than one devices untuk masuk dalam kelas. Kalau anaknya sampai 6,
dan akan adalah yang masuk kelas, ada yang tak masuk kelas, ambil giliran. So things like that amounting to your infringements to rights of education, right? Dan last kali adalah rights to property. So nobody shall be taken away on the rights of property. Property ini is something that you own. Of course dia ada dalam akta kerajaan di mana tanah-tanah tertentu untuk tujuan pembangunan negara can be taken, tapi with proper compensations lah. So nanti kita akan tengok selain daripada itu itulah benda-benda curi, harta curi, sebab tu ada undang-undang yang melarang orang daripada mengambil harta itu tanpa sebab yang legit, tanpa sebab yang munasabah. Right, itu adalah overview of all. Now kita akan zoom pula lagi kepada, kita akan start dengan Article 5. Article 5 ini is divided into 4 komponen besar yang kita akan discuss. Right, satu adalah Article 5.1, rights to life and personal liberty. Apa maksud dia? Macam mana it is being translated into our laws, contoh-contoh case. So kita akan tengok yang tu. And then Artikel 5/2, 5 clause 2, rights to the writ of habeas corpus. Ada penahanan-penahanan yang salah. Contoh penahanan salah, ditangkap tanpa ground yang clear. Ataupun orang yang menangkap itu sebenarnya tidak ada kuasa menangkap. Arrest, So on that case, seseorang yang the arrestee, orang yang ditahan itu boleh memohon ke mahkamah untuk mengeluarkan satu order, nama dia habeas corpus. You biasa dengar rasanya dalam zaman-zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan 2 kali penahanan ya. Satu tahun 99 selepas dipecat dia ditahan. Kemudian sementara menunggu perbicaraan. Lepas tu dilepaskan, lepas tu tahan semula. The first one siapa? Yang kes sodomi first one tu? Yang second Saiful. First one adalah liwat juga. Siapa? Dia punya Sukma seorang lagi yang muda tu. Mangsa. Sukma dikira sebagai pasangan liwat dia. That mean consent. Both of them consented. Sebab tu Sukma pun dibawa ke mahkamah untuk dibicara. Sukma Sasmitan Madjad tu kan, dia Indonesian punya ni, pembantu peribadi dia. Ada seorang lagi. Saiful was the second one. Tak ingatlah yang first one tu. Bukan Hanizam apa? Tak ingatlah. Okay, so ada 2 kali tu. So kalau you tengok, kalau you ikut kes-kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, memang dia banyak kali apply for habeas corpus. Banyak kali memang dia apply for habeas corpus. Kalau you nak faham lah apa itu habeas corpus, then you can read cases of Anwar Ibrahim. Okay, and then 5 clause 3 is rights to know on the ground of arrest. Rights to be allowed to consult, be defended by legal practitioner of your choice. Dia tak boleh impose on you, tak boleh ambil lawyer lain. Lawyer tu kami dah carikan. Tak boleh macam tu because you have the rights untuk employ your own yang Biro Bantuan Guaman. For those yang tak mampu untuk mendapatkan khidmat guaman, dia adalah satu khidmat guaman yang free. But of course, benda-benda free ni, welfare ni, dia terlampau banyak crowded. Dia kadang-kadang ada penahanan bukan kanak-kanak. Kes-kes kecil lah yang mana kanak-kanak tu kadang-kadang terbiar ataupun offender tu adalah offender yang very young, baru masuk umur majority 18 tahun. Ditangkap atas kesalahan drug trafficking. Tapi jumlah drug trafficking itu kecil. Tapi dia tak mampu untuk employ lawyer. Untuk dia bayar lawyer tu tak mampu. So this is where kadang-kadang Biro Bantuan Guaman atas kerja pro bono dia, tidak meminta apa-apa bayaran dia buat. Tapi kerja-kerja welfare ni dia akan jadi crowded lah. Dan tak cukup tangan untuk Biro Bantuan Guaman untuk memberi khidmat guaman. Right, and then final one dalam artikel 5.4 ni kita akan tutup dengan bincang tentang the rights to be produced before a magistrate within 24 hours. And this one is also subject to some exceptions, especially bila kita cakap tentang law that controls security offences. Undang-undang atau kesalahan yang dibuat di bawah SOSMA, kesalahan-kesalahan yang dibuat di bawah POCA. POCA adalah Prevention of Crime Act, ataupun POTA, Prevention of Terrorism Act. So yang ni dia ada sedikit perbezaan dengan that offender ataupun arrestee itu need to be produced before the magistrate within 24 hours. Right.
No, kita akan start dengan Article 5, Rights to Personal Liberty, meaning of person. So Article 5, Article 5, dia cakap kat situ, no person shall be deprived of his life and personal liberty. And person here refers to citizens and non-citizens. So dalam Malaysia, kalau kita tahan orang-orang kata yang bukan non-citizen sekalipun kita tak boleh buat sebarang kerana dia ada Article 5 that protects their rights to life. Tak boleh bunuh sesuka hati kalau tangkap parti lepas tu kita bunuh sesuka hati because they are not accorded with rights to life. Tak boleh kerana rights to life ini is accorded to both citizens and also non-citizens. Even include artificial person. Artificial person tu apa? Orang-orang, bukan orang-orang. Satu entiti yang dia macam orang. Dapat tak? Macam syarikat Syarikat because a company is separated from the owner of the company. The one that set up and basically establish a company itu usually kita namakan dia promoter. Dia promoter sahaja. Tapi apabila company dapat dia punya birth certificate, dia telah didaftarkan di bawah SSM, company itu is considered to be an artificial person. So artificial person ni pun is accorded with rights to life. Tak boleh ada orang sabotage dia tiba-tiba arahkan tutup perniagaan dia. Dia mesti ada legit reasons untuk suruh dia tutup. Kalau tidak dia akan go against rights to life. So ada 3 types of person, citizen, non-citizen and artificial persons. Kalau yang dimaksudkan dengan person dalam Article 5. Okay, ni concept of life. Selain daripada 3 orang kita dah identify tadi, that is secured with the rights to life. Right, life di sini dulu memang dia terhad kepada mula-mula kita baru merdeka, dia rights to life ini was interpreted to be life against death. So tak boleh simply bunuh orang lain, tak boleh ambil nyawa orang lain sesuka hati. Kalau dia buat kesalahan sekalipun, you tak boleh ambil matters in your own hand. You tak boleh ambil pula pisau tikam dia and cakap salah dia sebab dia tikam aku dulu tapi umur aku panjang aku tak mati so aku tikam dia balik. Tak boleh You cannot take matter into your own hand sebab the law says that life cannot be taken away. You are guaranteed with your rights to life unless sebab kita masih lagi menggunakan pakai capital punishment especially untuk drug trafficking. Kita masih lagi menggunakan capital punishment which is mati di tali gantung. So for that taking away of life itu dibenarkan sebab dia ada legitimate reasons under the law. Alright, and then rights to life, lepas itu dia evolve. Now the rights of life, bawah Artikel 5 itu bukan saja melindungi the rights of living as against dying. Tetapi dia juga telah pun protect the rights to live with human dignity. That means the quality of life. So kalau dibenarkan you hidup, tapi lepas itu you punya life tidak ada quality, this can also be said you have been prevented to enjoy you punya livelihood ataupun a life with qualities lah, with dignity. Contohnya bila kita mula-mula dapat COVID-19 itu dia spread dalam Malaysia. What happened was that kerajaan ambil sedikit masa untuk declare PKP. Right, dan cases itu keep on rising sehari demi sehari, lebih banyak kematian yang meningkat. So the government has to introduce MCO, Movement Control Order. Kalau ikut on the surface, Movement Control Order would go against Article 9, your freedom of movement, which is also protected under the federal constitutions, right? Tetapi the government found its justifications for the introductions of MCO, Movement Control Order, because governments, as to all of these rights, they have to translate into their actions in protecting the people. So rights to life comes in priority to your freedom of movement. So pergi kerja kan, keluar daripada rumah untuk pergi kerja, keluar dari rumah untuk pergi ke tempat belajar, education dan sebagainya, itu dia sudah jadi secondary. The priority is your rights to life. So the Movement Control Order found a basis under satu adalah rights to life
against dying sebab COVID ini adalah something that threats your life. So it's the government's role to protect the people from dying. Itu satu ground yang pertama. Yang kedua adalah if you are contracted with COVID, the aftermath of COVID itu is very severe. Orang yang kena COVID teruk, zaman yang belum vaksin lagi, dia punya kesan sampingan sangat teruk. So because of the reports submitted by the medical experts menunjukkan kesan-kesan COVID ini sebab dia you jangan tanya ala COVID masa tu baru sangat. Mana doktor tahu, doktor pun tak cukup kaji because this is not the first time the world have been affected by pandemics. Dia dah ada banyak dah kesan-kesan lampau yang kita tengok apabila pandemik begini. And this one, it relates to lungs. Kan kita punya the breathing system. So breathing system itu kita dah ada previously case-case seperti H1N1, MERS-CoV, yang benda-benda yang semua memang attack kita punya pernafasan. So dia punya kesan satu adalah dia akan jadi severe, yang kedua adalah COVID ini rupanya dia double daripada apa yang pernah jadi dalam H1N1, MERS-CoV ataupun satu lagi SARS kot. Yang semua yang memang yang efek pernafasan sistem pernafasan. So because of that justification menunjukkan if the government does not do anything to protect not only your rights to living but to your rights of living with human dignity, meaning that kegagalan kerajaan untuk menyekat pergerakan akan menyebabkan ramai lagi yang akan kontrak COVID. Ada yang survival from the COVID itu nanti, walaupun dia kekal hidup, tetapi dia akan hidup dalam keadaan yang dia tidak ada lagi livelihood. Kan kalau your lungs have been affected, then your movement will be restricted juga. So because of that, dia punya reasons itu lebih strong untuk going against your Article 9, which is your rights to movement. So movement control order was on that basis. Sebab ada yang tanya saya, boleh ke kerajaan simply introduce MCO kerana kita bukan in the state of emergency. Emergency saja yang permits kita going against constitution. Tapi masa tu we are not in the state of emergency. Tidak ada declarations of emergency dibuat. Tiba-tiba kerajaan introduce satu principle that go against one of our fundamental liberties dalam federal constitutions. So at the end, the argument is that between rights to life and livelihood, Article 5, and freedom of movement, masa itu dia punya priority is rights to life. Movement sudah jadi secondary, walaupun you are badly affected. Ada juga yang question saya, okay, kalau kita survive daripada COVID because of the MCO, tapi lepas kita survive, sebab tadi kita we have been restricted with our movement, kita tak boleh pergi kerja, kita tak boleh berniaga dan sebagainya. Now kita collapse in terms of kita punya business. Hutang berlambat-lambat. Now kita punya livelihood tidak ada. Because kita tidak ada means of supporting ourselves and also our family. So bukankah ini going against livelihood juga? Dalam keadaan itu, bila COVID was in early 2020 tidak ada solutions to COVID lagi, vaksin tidak ada. Living without without income, that means your survival in economic itu dengan survival of masa itu you contracting another person. You dibenarkan keluar peniaga sebab kononnya nak lindungi you punya rights to economy tu tadi, supaya tak hilang mata pencarian dan sebagainya itu. Maka katalah kita bagi exceptions, peniaga boleh meniaga. Okay, secara fizikal. Masa tu tak ada masuk lagi online ni secara fizikal. But then because of that principle yang membenarkan peniaga berniaga secara fizikal, lebih ramai lagi kes-kes COVID. Right? Ada yang mati meninggalkan keluarga, mak bapak mati dua-dua, and then the whole, that means dia punya loss itu is greater as compared to limited your movement just to secure your economy. So that was the argument yang ada dalam awal tahun 2020 tu lah. Right? Alright, in Malaysia it includes, ini adalah sesuatu yang kita extract daripada kes-kes yang pernah diputuskan, which is also relevant to kita punya rights to life and livelihood tu tadi. Dalam kes Tan Tak Sang ini, Tan Tak Sang ni dia seorang cikgu, senior lah, teacher. Kemudian ada satu salah laku. Dia selalu absent tanpa reason yang munasabah. Dan ada satu kesalahan yang dia dituduh dan dibuktikan memang dia melakukan kesalahan itu. Kemudian dia telah dipecat. Sedangkan di sini pecat itu datang bersama
dia punya effect to pension. Pencen dia tu affected. Sebab dia staf kerajaan cikgu kan. Bila dia dipecat dan dia cabar di mahkamah, pemecatan dia tidak sah kerana dia tidak diberikan an appropriate rights to be heard. So orang-orang yang nak dihukum dalam administratif, kita panggil this is administrative lah. This is one of the example of quasi administrative powers, quasi judiciary power. Pemecatan itu diputuskan di peringkat lembaga disiplin sekolah dan bukan sekolah, Jabatan Pendidikan Daerah kan negeri masa tu. Dia bukan di mahkamah. So dia punya pemecatan itu berkuat kuasa at administrative level, diisukan at administrative level. So because of that dia cabang. Dia kata hukuman itu telah ditentukan without giving him the appropriate rights to be heard. Dan mahkamah bersetuju. So datanglah daripada situ kes Tan Tak Seng ini. Satu prinsipal, to seek and to continue in public or private service and subject to removal for good cause to fair procedure. So dalam kes Tan Tak Seng itu dikatakan tidak ada fair procedure. Rights to be heard was not accorded to him before that sentence have been passed by the disciplinary body. Okay, and then rights to livelihood. Livelihood Atra Badi punya kes. Atra Badi ni dia adalah attendant hospital. Right, attendant hospital, kerja dekat hospital dan telah pun dilucutkan jawatan, pecat kerana dalam dia punya urine tu ada dadah. So he was accused of taking drugs. Dan dia kerja dalam hospital di mana dia punya akses to drugs tu lebih senang lah. Dan dia telah pun dipecat, tetapi ada sedikit masalah dengan dia punya sama juga rights to be heard was not accorded properly. But at the end of it, Atra Badi ini tetap juga dipecat. Cuma diberi satu lagi peluang untuk perbicaraan lah ya. And then Nor anak nyawa ini adalah including dia punya rights to customary rights, hak-hak dia terhadap pengamalan adat-adat yang ada ya. Right, enjoyment of a reasonably healthy and pollution-free environment. This one also falls. Kalau nak tengok dalam kes Hon Leong case, healthy and pollution environment, kalau duduk dalam satu situasi di mana environment tu is very much polluted dan itu dibenarkan tidak ada apa-apa tindakan yang diambil, menyebabkan katalah polluted environment itu mengganggu kesihatan diri. You start having severe breathing difficulties dan sebagainya itu, and because of uncontrolled pollutions to the environment, tempat di mana you tinggal. Okay, your residence itu adalah tempat di mana you tinggal. So this is something that is said to go against Article 5 juga. So you nampak bagaimana Article 5 ni telah evolve banyak. Dia bukan saja membenarkan you hidup. Tapi hidup mesti hidup yang ada kualiti dan itu adalah juga digaranti bawah Article 5 of our Federal Constitutions. Rights to reputation, pakai Atra Badi juga. So Atra Badi tu reputation dia sebagai attendant hospital, dia kata dia dituduh lah. Tidak ada satu bukti yang jelas yang mengatakan dia ambil dadah, tapi dia punya urine tu memang dah disahkan, dia punya urine memang sah ada traces of drugs. Dan mahkamah kata that there was a legitimate grounds for his dismissal except for procedurally ada yang defective. So apa yang dibuat adalah to have another trial je lah. Right? Yang euthanasia dan suicide itu is something which is not been decided dalam Malaysia lagi. Okay, euthanasia, you tahu kan euthanasia? Apa tu euthanasia? I think those yang working in Kementerian Kesihatan tahulah ni. Euthanasia, betul? What is euthanasia? Dr. Fahmi? Siapa lagi kerja dekat Kementerian Kesihatan? Lupa dah saya. Nazrul Kesihatan Kementerian Kesihatan Bukan? Ya, Nazrul ya. Saya pun sama dengan Fahmi. Adham pun sama. Apa tu euthanasia? Bukan bunuh, dia pembunuhan secara mercy killing. Mercy killing. Mercy killing. Apa tu mercy killing? Tak tahu, Kesian. Dia kesian. Dia kadang-kadang ada pesakit yang dia betul, dalam kesakitan yang sangat-sangat dia akan minta doktor end dia punya life. Dia ada masalah, dia akan konflik dengan you all punya duty of oath lah. Sebab duty of a physician, seorang doktor adalah
to protect the best interest of your patients. So adakah termasuk dengan mengambil nyawa dia tu, mercy killing tu mercy lah kesian punya pasal. Jadi you masukkan satu drugs untuk end dia punya life. Is that allowed dalam Malaysia? Masalah itulah euthanasia sebenarnya. Right? Nampak macam justified lah, dia yang minta suruh habiskan nyawa dia, bukan kita bunuh kan. Dan you have that ability sebab orang lain, orang biasa kan nak minta tikam semua tak boleh lah. But your way is nampak macam lebih moderate lah, masukkan dadah tu akan stopkan you punya jantung dan mati. Is that allowed dalam Malaysia? Itu euthanasia. Ataupun yang atas mesin, kan yang duduk atas life support machine tu, dia ada satu stage yang di mana bila dah declared brain death, tak salah saya, yang kita boleh tarik dia punya life support machine. Before that, kita kena minta consent daripada dia punya next of kin, dia punya family members. But the doctors need to explain well kenapa dia rasa macam tidak ada hopes lagi dan kita kena cabut dah mesin, sebab basically memang mesin yang pump dia punya paru-paru, bukan dia lagi dah, dia punya paru-paru is not functioning. Right, tak salah saya. Dulu sebab saya ada buat satu kajian on bioethics on organ transplantation. So dia termasuklah euthanasia punya case, brain death, orang-orang yang diletakkan atas mesin ini. Brain death itu adalah otak dia dah mati. So otak mati, kita punya komputer kan, CPU habis dah. Jadi yang lain-lain tak boleh fungsi lah. Buah pinggang, jantung, apa semua dah tak boleh fungsi. So dalam keadaan itu boleh kita cabut mesin. Tapi euthanasia dalam Malaysia dia masih lagi sesuatu yang tidak dibenarkan setakat ni . Belum lagi dibenarkan. Di negara barat dah ada yang benarkan. Sebab after all the patient yang minta. Dia punya argument euthanasia ni adalah orang yang dalam kesakitan yang amat sangat. Dia bukan dalam a sane state of mind. Dia tak boleh berfikir dengan waras. Dia tahu nak mati je. Jadi kalau kita nak layan orang yang nak mati, of course kita tidak berada di tempat dia. Jadi kita tak faham apa yang dia lalui. Kita tahu dia sangat sengsara, tetapi to end your life is not something yang kita boleh entertain. Kan masukkan dadah, bagi dia mati. Senang, nampak dia peaceful, dia di situ tidak lagi menanggung kesakitan. Because we never know at the end of the trial mungkin Allah bagi kesihatan. Kita tak tahu. So because of that, kita ada konflik dalam Malaysia on euthanasia. Kita namakan sebagai mercy killing. Right? Dia kadang-kadang patient yang memang kesakitan dia tu dia memang dia bergantung kepada morfin yang kurangkan sakit tu. Apa morfin dadah Commonly use lah. Commonly morfin kan. So dia jenis yang kena pegang je. Sakit tekan, morfin tu masuk dalam badan. Sakit tekan, berapa lama nak tekan? Kalau sampai sebulan tekan morfin je, tak ke jadi drug addicts? Tak, saya pun tak tahu. Dia jadi macam bergantung lah kan. Drug addicts tu. So tak ada. Setakat ni dalam Malaysia tidak ada lagi level yang kita rasa dah sebulan pegang morfin aja ni, dia nak mati, bagilah dia mati, tak ada lagi. Pendekatan dia adalah masih tidak boleh. Dalam Malaysia masih tidak boleh. Masih killing ni. Alright, personal liberty, meaning of personal liberty is the soul's rights to breathe with the power of doing what is allowed by law. Macam tadi kita terangkan tadi bukan saja hidup, tetapi lepas itu you boleh enjoy your life as usual. Right? Macam kes dekat Sungai Kim Kim dulu, ingat tak Sungai Kim Kim dekat Johor? Pollution pada udara. Dia asalnya pollution dalam sungai. Sungai Kim Kim tu sendiri sebab ada chemicals yang telah pun didispensekan di dalam sungai itu for I think almost 10 years. Yang dia at the end of it menjadi satu benda yang mencemarkan, dia keluarkan gas dekat kawasan persekitaran lah, sekitar Sungai Kim Kim tu. Kim Kim dekat Skudai situ kan, kawasan situ dan sebagainya, sehingga sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Sebab ada kesan-kesan sampingan yang mana dia detected memang datangnya daripada pencemaran di Sungai Kim Kim. So this is one of the example whereby kegagalan untuk pihak berkuasa mengambil tanggungjawab untuk control all of these activities may amount to breach of Artikel 5. This is why yang kadang-kadang adalah diambil tindakan untuk saman pihak berkuasa dan sebagainya on that reasons. On that reasons. Okay, dekat United States ini yang cakap tadi tu rights of the individual.
wide interpretations to include all rights attributed to a personhood such as a woman's right to abortion. Abortion tu apa? Pengguguran Ya, menggugurkan pengguguran. anak. Betul, pengguguran. So issue of abortion ni pun dalam Malaysia bukan not resolved. Our laws is very much shaped by religious belief. Semua bila saya kata religious belief, again I'm emphasizing on not only Islam tapi dia Hindu, Kristian, Kristian dan juga Buddhism. Sama saja. Pengguguran anak dia adalah dia punya kiraan yang dikatakan 2 bulan, bawah 2 bulan, tapi mesti atas dia reasons of penyakit. That means you nak gugurkan kerana medical reasons, betul, medical reasons. Tak boleh suka-suka hati rasa macam I'm not ready lah to be a mom. Jadi rasa macam nak gugurkan, ataupun even sekarang kes dia adalah apabila you adalah mangsa rogol, abortion dalam Malaysia masih lagi belum dibenarkan kerana satu, the fetus themselves have rights. Fetus dalam you punya womb itu sendiri ada hak untuk hidup. Siapa you untuk menentukan untuk bunuh dia? So dalam Malaysia dia masih lagi rights of abortion, something which is not, nampak tak tadi yang kita belajar awal tadi, bila bertembung antara East dengan West. West diambil individual, kita kolektif. Bukan saja hak ibu itu tapi hak fetus di dalam dia punya womb tu sendiri. Dalam uterus itu masih lagi kita bagi dia hak. Ada setengah kes di India lah sebab India dia population sangat luas, sangat besar. So organ transplantation ini jadi sesuatu yang boleh diperdagangkan. So they even conceive a baby, untuk baby itu being aborted pada umur 4 bulan di mana telah mula membentuk organ-organ tertentu dan apabila fetus ini digugurkan, ia adalah untuk the purpose of, saya tak tahu macam mana tetapi it in a way can develop new cells kepada sel yang rosak, orang yang dah katakan sakit Parkinson sakit Parkinson. Parkinson banyak jenis, ada Parkinson darah, ada Parkinson saraf. So Parkinson itu dia punya some part of the yang jenis Parkinson saraf ni, some part of the saraf itu has been destroyed. Ini as what I've read on the medical punya explanations lah. So bila dia dah defect, one way of doing it adalah to transplant new cells. So that new cells can develop to be something yang boleh dia akan rectify balik saraf-saraf yang rosak tadilah. So for that ada kegiatan haram yang telah pun sanggup membayar macam dekat India, China untuk suruh the woman untuk to get pregnant tapi lepas tu untuk tujuan digugurkan ataupun anak itu dilahirkan dan anak tu untuk diambil organnya. Dilahirkan kemudian organnya diambil untuk ditransplantkan kepada orang-orang yang memerlukan sebab kanak-kanak punya organ dia masih dalam proses untuk tumbesaran. So dia ada harapan lagi. Tapi it's again something yang kita namakan rights to life di sinilah. Sebab that children, that infant themselves, they have the rights to live. Walaupun dia tak boleh cakap, dia tak faham lagi dan sebagainya, but they have the rights to live because they are living things. Tu argument-argument ni. Kalau baca tu menarik lah. Tetapi kita macam tak sangka lah how can this happen within human punya populations dalam dunia ni. Right, in Malaysia the court granted the rights, ini antara kes-kes lain, right, not to reside at a drug rehabilitation center. Dalam kes Lim Hai Sang, dia pernah dia penagih, ditangkap sebagai penagih dan dia tidak mahu duduk di dalam pusat serenti tu, pusat pemulihan dadah tu. Dia nak sendiri, dia nak sendiri. That means menyembuhkan diri dia, to rehabilitate himself di kawasan dekat rumah dia lah. Dia nak minta begitu. Tapi of course dalam Malaysia ni kita ada undang-undang yang kawal penagih-penagih dadah ni. Dia tak boleh sebab dia punya satu, orang yang bersama dia dengan dia punya control system itu bila kita weigh, lebih bahaya dia berada di luar daripada dia letakkan dalam pusat pemulihan. So all of the penagih kalau ditangkap memang kena dihantar ke pusat pemulihan. Alright, to seek judicial review. Judicial review adalah semakan dalam kes Sugumar contohnya. Kes Tan Tak Seng tadi pun adalah di bawah cabang judicial review juga. Dia tak puas hati dengan disciplinary board punya decisions to simply dismiss dia tanpa memberikan dia hak rights to be heard. So dia rayu ke mahkamah. Itu adalah konsep judicial review lah. Dan semua orang
yang hukuman telah dijatuhkan ke atas dia ada hak untuk merayu hukuman tersebut. Alright, to change references to gender in my card. Yang ni penukaran jantina. Dan pernah dibincangkan tentang rights to life of so-called LGBT lah. Dalam kes ni nama sebenar tak disebut, tapi tahun 2006. Ri JG, nama dia JG lah. Right, dia ni bukan dia normal, hormon dia mungkin tak balance, dia lahir sebagai seorang lelaki, bukan seorang lelaki, dia lahir itu mungkin khunsa. Ya, sebab kalau baca di sini dalam dia punya kes keseluruhan itu dia khunsa. So as for khunsa selalunya, masa dia baby itu, the parents is to identify bersama dengan medical experts, kekuatan dia di mana, adakah female ataupun male. Dan dia akan register dalam dia punya birth certificate accordingly lah, whether dia female ataupun male. Itu sepatutnya usual practice, tapi ramai yang tidak declare ya. Bila ada anak yang macam tu, kadang-kadang ramai yang tidak declare. So yang ini, what was challenge is that the parents have wrongly identify dia punya gender. So dia pergi buat satu surgery, lepas tu dia nak minta pertukaran atas dia punya my card. So di sini yang mahkamah carefully determine untuk membenarkan pertukaran jantina atas my card tu sendiri, mahkamah memang minta medical punya explanations. Dan apabila mahkamah berpuas hati bahawa dia memang sebenarnya perempuan, dia banyak memang perempuan, dia tengoklah ni benda ni 1, 2, 3, 4 ni all of these medical terms. Then at the end of it, the court allow because this is part of dia punya rights to life, rights to livelihood. This person sebab tak boleh nak identify female ke male, dia punya desire is more to a woman, a female punya human. But when you are being restricted, you dipaksa untuk jadi male juga, dan mahkamah kata this is going dia punya rights to life. So that change in my card itu dibenarkan in 2006 for JG lah. Tapi on medical reasons dia bukan saja. Okay, persons habis, kita dah kupas rights to life, rights to livelihood. Kita go to satu lagi elemen bawah rights to life before saya berhenti and then saya akan tanya soalan and then kita akan continue untuk next class lah. Dalam artikel 5 ada juga perkataan this right is accorded to persons, kita dah identify in accordance with law. Apa maksud in accordance with law? Right? This one implies that the functionaries of the state have no inherent power to deprive any person of his life or liberty or to interfere with the person except in accordance with a known valid law. So law tu sendiri, kita nak kata law apa yang kita boleh terima pakai sebagai sesuatu yang menghadkan dia punya rights to life. Something that infringes dia punya rights to livelihood. So the determinations of what types of law that falls within in accordance with law itu, satu kita boleh tengok definisi undang-undang di bawah artikel 162 Federal Constitution sendiri. So you boleh refer nanti 162 of the Federal Constitution. This one can include Penal Code, Police Act, Criminal Procedure Code, Arms Act, Road Transport Act, which empower law enforcement agencies to interfere into your personal liberties. It is not restricted to this. SOSMA, POTA, POCA, Seditious Act, all of these laws bawah security offences allow the infringement of your personal liberties. Sebab apa? Sebab you sendiri itu sebenarnya bahaya dalam masyarakat. So the law permits your rights to life to be restricted. Okay, lax or just. Apa beza lax and just? Lax tu adalah valid law no matter how unjust. Ada kadang-kadang setengah undang-undang dicabar di mahkamah. Pernah dengar kan kes-kes undang-undang dicabar di mahkamah? Dan dikata kenapa dicabar di mahkamah? Dia kata sebab ketika parlimen buat undang-undang ni, benda ni tak betul. Objektif parlimen tu tak betul. Itu yang dia jatuh bawah. Valid law no matter how unjust. Adakah law itu termasuk apa saja undang-undang, walaupun undang-undang tu nampak macam tak adil, walaupun nampak undang-undang tu macam objektif dia tak clear, walaupun undang-undang tu nampak macam dia menafikan hak-hak
sesuatu kaum contohnya. So adakah rights to life ini kita bagi pada apa saja bentuk undang-undang yang menghadkan your personal liberties, atau undang-undang yang dibenarkan untuk melanggar artikel 5 ni adalah undang-undang yang dia mesti ada dua-dua. Dia panggil just and right, which is law itu adalah law that is just. Undang-undang itu adalah undang-undang yang adil, undang-undang yang dibuat untuk tujuan yang betul, the valid reasons for the introductions of that law, and also rights. Right? Contoh undang-undang yang pernah dicabar macam saya sebut last week ya, National Security Council Act 2016, sebab dia ada satu kuasa yang membenarkan Prime Minister as the head of National Security Council to declare area of security. Sedangkan dia punya undang-undang tu sendiri bertentangan dengan perlembagaan. Adakah kalau macam tu punya kes masih boleh dibenarkan untuk digunakan for the purpose of restricting your Article 5? Alright, but at the end of it, bagaimana Malaysia go against that? To determine whether the protections of Article 5 works only against executive arbitrariness or whether it is also applies against oppressive law by the legislature. Atas tu, against executive arbitrariness adalah undang-undang yang melindungi hak Artikel 5 ini adalah yang melindungi hak-hak orang yang dia berhadapan dengan ketidakadilan daripada pentadbir atau penguatkuasa. Contoh tadilah apabila jatuh hukum tak bagi dia hak untuk didengari dulu. Tak bolehlah macam tu. Sebelum kita jatuh hukum, kita dengar dulu what do that person have to say to defend himself. Entah kan apa yang dia buat tu dia ada good justification. So it's not proper untuk dismiss dia. Mungkin kita boleh suspend dia atau sekadar denda saja. So sebab tu rights to be heard tu sangat penting. Okay, of course rights to be heard tu dia bukanlah sekadar mendengar saja. Dia kena hak-hak itu kena jelas. Kena jelas maksudnya bagi tahu dia dulu bahawa dia ditangkap at least 4-5 hari supaya dia dapat prepare dia punya defense, supaya dia boleh korek-korek evidence yang menunjukkan kenapa dia bertindak sedemikian. So benda-benda macam tu kena diberi secara adil kepada dia lah. Adakah undang-undang melindungi terhadap tindakan tak adil daripada pihak pentadbir sahaja atau mana-mana oppressive law by the legislature? Macam tadi saya sebutlah ya, kalau undang-undang tu dibuat oleh parlimen tapi dia punya undang-undang itu tidak adil, undang-undang tu tidak jelas tujuan dia. Adakah undang-undang ini termasuk dalam artikel 5? Sebab kalau undang-undang itu dikira sebagai oppressive law made by legislature, selalunya for the benefit of the legislature, kita tak boleh kuat kuasa undang-undang tu kan. Kalau undang-undang tu dikira sebagai ultra virus sebab dia menghalang satu lagi hak di dalam federal constitutions. Maka undang-undang tu tak boleh kuat kuasa. Bila tak boleh kuat kuasa, tak bolehlah penguat kuasa enforcement officer guna undang-undang tu untuk menahan orang lain punya hak to livelihood tu tadi. Dapat tak maksud saya? Dia jadi pening dah tu dah banyak dah tu. Alright, okay. Dalam Malaysia, kita tidak membenarkan untuk mempersoalkan the reasonableness of the legislative measure. Dia kalau tak jelas kenapa parlimen buat undang-undang tu, contoh sebelum pilihan raya ke-14 dulu, bukan yang 15 baru ni baru ni 16 dah kan? 16 ke? Pilihan raya ke-15 baru ni. Masa pilihan raya ke-14 dulu, undang-undang yang diperkenalkan sebelum pilihan raya 14 adalah anti-fake news laws. Dan mana undang-undang itu diperkenalkan dalam jangka masa yang sangat cepat dalam parlimen. Dan dia punya objektif tu tak berapa nak jelas. Anti-fake news. Kita tahu fake news tu jelas lah. Masa tu banyak sangat penyebaran fake news. Tetapi operasi fake news itu sendiri bagaimana nak tahan, apakah kategori fake news dan sebagainya tu tidak lagi jelas. Tapi dia cepat diperkenalkan, lepas tu dikuatkuasakan sejurus selepas itu. So Malaysia tidak membenarkan untuk kita questions reasonableness. Melainkan kita ada satu solid reason mengatakan parlimen tadi, masa dia introduce undang-undang ni, dia buat dengan tujuan yang tidak baik, malafide intention. Kita ada satu bukti jelas dan only kita boleh cabar undang-undang tersebut. Bawa ke mahkamah lah. Tapi selagi mana kita tidak ada bukti jelas dan kita sekadar mengatakan, oh ini untuk kebaikan kerajaan sekarang ni, sebab kerajaan sekarang dia pro sini, dia pro sana. Dia punya reasonableness of why the parliament introduced that law itu
yang tu cannot be questions, right? Unless there is a clear reasons that the parliament is going against any law in introducing of that law, introductions of that law, right? So this is some of the case. Dia ada Tan Tak Seng di situ, Hong Leong, Lembaga Tata Tertib dan Ultra Body. Ni tadi yang saya dah cerita kat atas tadi Tan Tak Seng tu cikgu tu tadi. Hong Leong on environment pollution tu. Dan juga Ultra Body yang itulah attendant hospital tu tadi ditangkap kerana dituduh mengambil darah. Right, so for today habis kat situ dah. Next class kita akan sambung dengan rights to ground of arrest and counsel. Now, saya buka kepada soalan. Nanti your presentation saya akan buat on perhaps types of government. Types of government yang kita ada kan, presidential dan juga parliamentary democracy. Bila pergi kepada parliamentary democracy, kita dah discuss hari tu on how we have adopt from Westminster style dan bagaimana it is translated into our perlembagaan lah. So perlembagaan kita yang paling jelas parliamentary democracy itu adalah dalam parlimen tu sendiri ada demokrasi. So meaning dia mesti prime minister datang daripada Dewan Rakyat tu. Dewan di mana rakyat telah hantar dia punya wakil. So among wakil tu mesti ada seorang wakil menjadi Perdana Menteri. Dia tidaklah Perdana Menteri duduk di sistem yang berbeza. Right? Dia duduk dalam tu. Sebab tu itu konsep. Dan oleh kerana itu, jangka hayat seorang Prime Minister adalah bergantung kepada sokongan majoriti. Itu features yang paling ketara dalam parliamentary demokrasi. Okey, soalan. Daham tengah memikir tu, apa soalan saya nak tanya ni. Ada soalan Nazrul? Senyap hari ni sebab saya agak laju Nazrul, Fahmi, Fikri, Suhana, Siti Rahaya, Muhammad Salim dia main snow kat luar tu. Tak ada soalan lah tu. Muhammad Afandi, Natasha, Khairul Hafiz, Khairul Firdaus. Ada Doktor, soalan? saya nak tanya. Okey, tadi berkaitan dengan kalau wanita Malaysia kahwin dengan orang foreigner, anak yang dia lahirkan tu tak dapat Automatik tak dapat warga negara. maksudnya itu di luar negara ke ataupun di Malaysia? Dia lahir kat luar negara, satu masalah wanita Malaysia kahwin dengan orang luar negara ni ada dua cerita sebenarnya. Satu, kalau dia kahwin kat luar negara, balik dia tak daftar. Kahwinan dia tu pun dikira sebagai bukan perkahwinan dalam Malaysia. Jadi esok dia nak tuntut hak anak ke apa semua tu, dia ada masalah lah di sana. Yang kedua, foreigners datang dalam Malaysia, jumpa orang Malaysia, kahwin dalam Malaysia. Tapi dia tak dapat foreigners juga. Tak dapat juga sebab bapaknya tu bukan warga negara. Dia bukan automatik kena buy anak tu kena buy applications kena buy application dan selalunya lebih rumit daripada yang lelaki kahwin dengan jadi kat situ SIDO mengatakan SIDO tu orang-orang kita yang kat sini aktivis-aktivis yang dia kerja untuk SIDO SIDO tu tadi adalah itulah Convention on Elimination of Discrimination tu. Dia kata kenapa ada beza lelaki dengan wanita, kenapa yang lelaki senang kan, yang wanita tak boleh pula nak tarik macam tu lah. Kalau kata Malaysia is against double citizenship sekalipun dan bagi pilihan kepada wanita tersebut untuk pilih anak tu, sebab kadang-kadang ada setengah wanita yang kahwin dengan foreigners ni, bila dia bercerai, masalah dia bila dia bercerai dia nak bawa anak dia balik sini, anak dia warga negara warga negara lain, masa nak pergi sekolah susah. Dia tak dapat subsidi dia tak dapat bantuan untuk education, dia tak dapat untuk health, nak masuk universiti susah. Dia tidak ada warga negara sini kan. Biasiswa susah, saya cakaplah pasal biasiswa memang susah lah. Sedangkan dia sudah jadi ibu tunggal bila dia bercerai dengan foreign husband tadi. Itulah isu dia. Kenapa undang-undang tu wujud in the first place tu? Beza lelaki dengan perempuan. Domicile, kita ambil common law punya sistem Adam. Yang mana kita pakai domicile system. Domicile tu kan,
Husband tu kita pakai undang-undang yang lebih paternal. Paternal tu dia banyak favor on male. Jadi isteri kena ikut domisili suami, anak kena ikut suami tu dia veto everything. Itu undang-undang yang diperkenalkan oleh West yang dinamakan dalam konsep domicile. So kita adopt saja sebagai salah satu negara jajahan British dulu. So domicile tu yang menghalang sebab kita terikut automatically Doktor, ke dia ikut Islam juga? Sebabnya kita kena berbinkan ayah, bukannya berbinkan ibu. Berbinkan ayah ketika hidup, ketika mati berbinkan ibu. Dia Islam betul juga, Islam pun ada juga sedikit lah, tetapi lebihnya domicile itu kalau ikut dalam sistem barat adalah dia panggil paternal legal sources, sesuatu yang memang bagi favor kepada lelaki lebih lah. So kita kena ikut, kita ni dikira sebagai dulu satu zaman dulu dekat common law dikira the wife is the property of the husband. Dinamakan kita property Natasha. Dululah. Islam sebenarnya tak pernah meletakkan wife tu sebagai property. Dia ada hak-hak wife itu pada level yang tertentu kan. Tetapi barat punya sistem ni dia punya strong towards a male itu sehingga the wife is the property. That means property apa? Suka hati you lah nak jual, nak cerai, nak apa. That means suka hatilah. So dari situ jugalah datangnya hukum domicile ni tadi. Right, ada soalan lagi? Sembilan bulan, nak tunggu parlimen. Ya, betul. Tapi tak tahulah, you all rasa apa? You all rasa akan ada ke usul tidak percaya tu? Dia akan buat, usul tu akan buat. Adakah results itu lebih kepada tidak percaya kepada PM10? You all rasa macam mana? Betul. Doktor nak tanya, Dah mula goyang adakah dengan kita provide macam kita bagi jawatan-jawatan tu dia boleh dikira sebagai rasuah? Jawatan? Maksudnya dalam kabinet kita kan kita bagi sebabkan kita kan kerajaan minoriti. So dia form coalition. So coalition tu dengan dia bagi dengan jawatan-jawatan untuk orang yang join dia bagi jawatan. Adakah itu boleh dikira sebagai rasuah? Kalau dibuktikan jawatan itu dibagi in favor of, that mean ada perjanjian yang wujud awal kau sokong aku, esok kau akan jadi. Kalau dapat evidence yang solid on that, bolehlah masuk bawah rasuah tu. Tetapi kalau sekadar cakap-cakap mulut kan, cakap-cakap mulut, ni diorang dia janjikan sebab nakkan diorang tarik kerusi. Dan tak ada solid evidence lah. Bukan, maksudnya memang sebab memang diorang bagi, memang dah dapat pun jawatan tu. So benda tu tidak boleh di-challenge ke doktor? Kalau kata macam ni Prime Minister dia datang dengan argument, dia kata okay, the list of the cabinet inclusive of the timbalan deputy ministers ini was given based on their credibility, on their merit. Dia tak kata because of they support me ataupun I have promised them if they give their support to me then this is what I promised to them. Dia kata begitu dia justify is they deserve to be there. Contoh timbalan Menteri Undang-Undang Ram Kapal Singh itu, background dia dalam legal lawyering ialah dengan bapa dia Kapal Singh apa semua tu memang dia memang well known and he deserve to be there. Apa lagi kita nak kata, dia diberi hanya kerana dia memberi sokongan. Dia nampak kan. Ke you question Ahmad Mazlan ni Nazrul? Ya, Ahmad Mazlan dengan Zahid. Dengan siapa seorang lagi? Zahid Hamidi. Yang tu ialah dia banyaklah perbincangan selagi tidak ada evidence yang clear bahawa benda itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan awal sebelum mereka bersatu menjadi kerajaan tu susahlah untuk dibuktikan. Sebab satunya status of Zahid yang belum lagi disabitkan. Yang kedua adalah status dia sebagai presiden. Presiden UMNO. Walaupun kita ada praktis sebelum ni Ismail Sabri naik, dia bukan presiden pun. Kan? Tetapi being a president
the convention dalam Malaysia selama ini. Presiden of party akan naik jadi kalau tak Perdana Menteri sebab kita tak ada unity government sebelum ni kan. Now kita dah ada unity government, dia mesti ada satu jawatan paling tinggi. President of party itu is assured to have satu jawatan yang paling tinggi selama Malaysia merdeka 65 tahun. Tak pernah lagi selain Ismail Sabri yang bukan presiden naik jadi Perdana Menteri. Jadi kita dah menerima amalan, convention tu amalan lah, kebiasaan kita. Itu satulah, itu je justification yang saya nampak pun. Bukanlah mengharapkan, kalaulah sesuatu berlaku, that means sabitan dilakukan ke atas Zahid Datuk Seri Zahid. Dan that is the only ground yang kita boleh tukar dan replace dia lah. Sabitan tu. Betul nak ditentukan. Tak tahulah itu kepercaturannya. That means kan dia to show that the new government abide by the law. The rule of law kan. So our law is kita adopt innocent until proven guilty. Dia tak macam China. China you are guilty throughout sampailah you buktikan you tak bersalah. Itu seksa juga, sistem macam tu seksa juga tu sebenarnya. Nak kalau you mangsa fitnah tapi dalam Malaysia kita adopt innocent until proven guilty. So selagi mana belum ada sabitan, tapi morally nampak tak bagus lah. Sebab satu, dia akan influence our investor. Investor akan kata, orang yang ada tendency corrupt menjadi orang yang kedua besar dalam negara. So investor mana yang berani sebenarnya ialah meletakkan dia punya investment, itu je lah. Decision itu akan sedikit sebanyak efek. Tapi kalau kita tengok kita punya currency daripada zaman sebelum Anwar, sebelum dissolution itu, bila naik ni ada sedikit naik. Saudi Riyal sebelum dissolution of parliament dulu, kita punya 1,000 dapat 700 lebih Riyal, Saudi Riyal. Baru ni ada yang saya punya saudara nak ke Mekah, dia dah naik 800 lebih Riyal lah. So that means our currency sedikit baik lah. Tapi yalah, we've yet to see. Itu yang saya kata Fahmi, on the 19 ini, saya rasa majority of rakyat tidak mahu ada pertukaran government. That means kita mengharapkan tidak ada vote, not because of kita sangat-sangat yakin kerajaan sekarang. Saya faham apabila rakyat kata kita masih belum boleh yakin lagi unity government sebab they have not been put to test. Kita ada hak untuk kita rasa ragu-ragu kerana of what we have gone through before this. Sepanjang COVID tu kan 3 kali tukar government, that's the first dalam Malaysia. We have the right untuk rasa ragu. Bukan kata kita tak sokong mana-mana parti politik, tapi rasa keraguan itu dibina dengan apa yang kita dah lalui, experience kita tu. Right? And saya tanya, adakah kita punya constitution tu memberikan kuasa yang banyak kepada Perdana Menteri? Dari segi menasihatì agung. Menasihatì agung, dan dia dilihat boleh actually tak tahulah, saya lah nampak dia boleh buat apa saja dia nak. Certain extent apa saja dia nak tu maksudnya contohnya kita pilih cakap menteri pilih menteri. Satu lagi kita cakap sepatutnya legislation tak bercampur dengan eksekutif ataupun bercampur dengan judiciary. Tetapi kita punya peguam negara dilantik juga sebenarnya di appoint by the Perdana Menteri. So ada ke cara yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan kuasa tersebut ataupun I think the new government is looking into that, mengasingkan peguam negara dengan jabatan peguam negara. Peguam negara mesti diasingkan. Itu dah lama sebenarnya kita propose. 145, perkara 145 tu, itu adalah satu yang kita ambil terus daripada India Constitution. Lepas tu kita adopt dan kita punya founding fathers of our constitution sendiri yang suggest benda tu. That means pelantikan AG, peguam negara adalah di bawah yang Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Tak kalah Perdana Menteri nak nasihat orang yang tak ada kepala dengan dia kan. Itulah dia punya tafsiran kan. Now, apabila jadi begitu,
berada di kedudukan AG sendiri, orang yang bayar you gaji, Perdana Menteri, orang yang mentadbir negara, dan basically ada kuasa besar untuk menentukan agihan-agihan revenue of the country. Orang ini yang bayar you punya gaji, takkanlah bila ada case against kerajaan dan juga Perdana Menteri itu, you want to act against that decision. Dia macam favor in government tu is very high chances. Dia ada conflict of interest. Sebab itu lama dah proposal ini daripada yang betul-betul maraknya 2010 ke atas untuk kita asingkan peguam negara itu sendiri dengan jabatan dia. So peguam negara untuk menasihat dan dia punya pembayaran gaji dan pelantikan mestilah dia berasing dengan bawah consolidated fund dia punya gaji dan sebagainya supaya dia rasa tak terikat skim gaji dia sebagainya. Itu untuk menasihat kerajaan saja untuk hal-hal yang berkaitan dengan perundangan dan sebagainya itu. Hal-hal dengan orang luar. Jabatan peguam negara dia jalan macam biasalah, pendakwaan terhadap sama ada kes tu kes terhadap kerajaan ataupun orang kebanyakan, kes-kes civil dan sebagainya, bukan kes civil untuk nilai. So kita nakkan pengasingan tu. Sebab sekarang kita ada dua. Yang paling major yang kita nampak bila peguam negara itu jatuh bawah jabatan peguam negara, jabatan dia lah mendakwa seseorang sehingga orang tu dia dijatuh hukum penjara ke, life sentence ke ataupun death sentence ke, jabatan dia lah, dia ketuanya dan jabatan dia. Bila nak rayu pergi jabatan dia juga. Macam mana orang yang mendakwa kita nak mengaku dia salah masa dia bagi dia mendakwa terhadap kita hari itu tu. Sekarang you nak minta rayuan pada dia juga untuk pengampunan. Dia jadi tak kenalah. Walaupun pengampunan, macam mana? Fahmi? Jabatan pendakwa kita nakkan dua jabatan split begitulah. Sebab ada orang cakap dulu, Padan kan agung bagi, apa kaitan pula dengan AG, kan? Ada kaitan sebab dalam lembaga pengampunan tu duduknya AG. So sekarang ni benda tu stage-nya sampai mana doktor? Sekarang ni Tak ada, baru initial stage je. Initial stage. Okay. Wan Arjun ID tu. Tapi tak sempat nak proceed pun. Tu, tapi sekejap sangat kan, tak sempat nak proceed pun. Itulah dengan harapan sebab kita nak tengok benda-benda ini dilaksanakan. Tak naklah tukar-tukar government dulu, nanti dululah bagi peluang. Bukan kita kata tak nak tukar government sebab kita sangat-sangat menyokong. But we want to see changes dululah lepas tu baru nak ubah-ubah lagi. Tapi ada orang rasa macam yalah mungkin dia amat-amat yakin kerajaan sekarang ni tak boleh buat apa yang dijanjikan. Itu yang dia nak tukar-tukar juga tu. Tapi sebenarnya look at the bigger picture of adakah mentukar government itu is the solution, the only solution to it. Boleh menyelesaikan masalah. Tak boleh jugalah. Tak boleh. Di Dewan Rakyat. Betul? Betul. Sepatutnya begitu spiritnya Fahmi. Tapi wakil rakyat ada setengah ni dibayangi oleh sama ada sejarah lepas apabila dia memegang jawatan dulu ada certain advantages yang dia mungkin dapat. Kadang-kadang benda tu membayangi dia lebih daripada apa yang rakyat suarakan. Walaupun dia tahu dia tu mewakili rakyat dia. Itu yang kita cuba nak bersihkanlah pemikiran orang-orang yang menjadi wakil rakyat ni. Doktor nak tanya, antara popular vote dengan bilangan kerusi, sebenarnya yang mana lebih bagus sebenarnya? Maksudnya yang mana yang lebih transparent dalam menunjukkan sokongan rakyat? Dulu maksud saya sebelum zaman social media, saya kata popular vote. Zaman social media banyak sangat influence yang tak ditapis. Golongan muda yang umur 17 ke atas yang boleh mundi lah, kita ambil 18 sampailah dalam lingkungan umur 30-an. Kadang yang ada dia cebisan-cebisan yang umurnya dah 40-an atau 50-an, 60-an pun masih jenis sumber yang membuatkan dia buat keputusan adalah sumber yang unreliable sources.
Dia dengar TikTok, dia baca blog, dia baca, dah dia pula bersemangat. Ni tak apa, ada orang dah disclose dokumen ni, ada orang kata sana korup, sini korup. Bila tanya baca dari mana, dia bagilah TikTok kan, ada orang cakap kat situ. Jadi kan kita boleh nampak unreliable sources. Kemudian ada golongan lain yang dia mencari fakta saja. So cara dia investigate tu lain. Kita nak educate kita punya voters supaya whatever, sekarang zaman social media ni kalau popular vote tu is reliable vote, tak apa. But now I can see that siapa yang pandai main social media, vote dia tinggi lah. Siapa yang tak rajin buat TikTok, which kita ada setengah menteri-menteri yang sangat senior, yang dia bagus, tidak ada kes-kes. Tapi dia tak pandai TikTok. Dia social media tak aktif sangat. Buat TikTok pun kita nampak, skrip tu dibuat untuk dia, ada orang paksa, Datuk Seri kena start buat TikTok lah Datuk Seri. Kita tengoklah TikTok dia macam mana. Kita nampak dia berlakon baca skrip kan. Yeah, so dia tak dapat influence kita. Kesianlah orang macam ni, dia tak popular lah tetapi dia bagus buat kerja. Cuma dia orang lama, dia tak biasa kan. Ada yang sangat-sangat pandai social media. Dia berlakon tu sangat meyakinkan, dia bercakap tu sangat meyakinkan. Ada mungkin orang ni popular tapi dia tak, bila suruh buat kerja tak pandai pun nak buat kerja. Jadi pada masa sekarang saya kata actual vote lah Nazrul. Popular vote tak reliable. Cyber trooper, datangnya zaman cyber trooper. Setiap satu menteri kalau dia ada lebih menteri dan ahli politik, dia akan ada cyber trooper dia kan. Kadang-kadang ada setengah menteri-menteri dan juga ahli politik ni dia kawal cyber trooper dia. Apa nak post, apa nak share maklumat tentang dia database, ada setengah tak kawal. Jadi sebenarnya yang memainkan peranan dekat internet tu, dekat social media tu adalah dia punya orang-orang bawahan yang dia tak kawal tau. So to what extent benda yang dia post itu adalah betul. Itu yang bahaya tu. This is another area yang kena buat research sebenarnya. You all dah ada tajuk dah untuk FYP, dah ada yang tengah buat sekarang ni. Tajuk kata projek. Disertasi tengah buat sekarang. Nazrul tak dengar cakap apa. You unmute, kena unmute dulu. Tak ada apa-apa Nazrul. Dengar tadi you cakap tapi tak dengar sebab itu tak unmute. Tak dengar Nazrul. You unmute, kena unmute dulu. Dia cakap dengan orang lain kot doktor. Oh, cakap dengan orang lain. Fendi Maksudnya. saya ni tak Doktor, faham. sajalah nak tanya, apa pendapat doktor yang PM minta bantuan Tan Sri Said Mokhtar? Kalau Sajalah. dia, yelah, tak adalah apa. Saya pun tidak ada pemerhatian yang detail on apa sebenarnya nasihat yang dia minta tu. Tapi Tan Sri Said Mokhtar is a known person in entrepreneurship. Dia memang dia dikenali sebagai orang yang adalah kenapa dia berjaya pada hari ini. Dia ada solid ground of dia punya kejayaan. So mungkinlah tips-tips yang dia minta itu something yang bagus jugalah. That means kan dia macam ni Satu, on the bad side ialah Tan Sri Said Mokhtar ini tak adalah pula saya dengar desas-desus dia kaya sebab sebab yang tidak legit lah itu satu. Yang kedua adalah saya melihat seorang yang duduk di jawatan Perdana Menteri macam tadi Nazrul sebut dia ada kuasa yang sangat besar dalam decision making di dalam Malaysia ini. Tetapi dia masih lagi mahu rendah diri, bertanya dengan orang yang bagi dia tafsir berjaya lah. Macam mana nak pulihkan ekonomi? Sebab Tan Sri Said Mokhtar pun dia ada sejarah dia dulu, bermula daripada bawah. So daripada bawah macam mana you naik. Dan macam mana you pulihkan you punya ekonomi? Keluarga you sendiri. What is your aim? What is your direction? So bila you mau belajar, selalunya orang yang mau belajar ni dia boleh ditegur lah. Dia maulah mendengar pendapat-pendapat. Saya mengharapkan begitulah. You rasa macam mana Fendi? Bukankah dia tegur Tan Sri Mokhtar doktor? Ke dia minta nasihat? Minta nasihat keuangan. Nasihat, okey. Dia tegur tentang apa Nazrul? Bukan, saya tak baca yang tu, saya tak follow langsung yang tu, cumanya saya dapat
katanya dia menegur ada monopoli dalam urusan beras di bawah itu. Tan Sri Mokhtar. Sebab tu Tu dia yang keluar cerita Syahidan Kasim tu. ya. Hmm. So saya nampak di situ macam ada campur tangan terhadap ekonomi ataupun campur tangan terhadap benda yang tak sepatutnya dicampur tangan lah. Oh, itu ke dia isunya Afandi? Saya tak sure, saya pun tak Yelah, monopoli tu lah, Oh, yang monopoli. tu. From that perspective. Ha, dia satu ya, dia punya revelations of okay. Janganlah kata saya orang Syahidan pula. tak. Saya punya perspektif tentang disclosure of wrongdoings of a person in Yeah. public. Yep. Saya kurang bersetuju lah sebab dia saya kurang bersetuju. Kalau nak tegur, that means orang ni ada kan, dia ada share dekat dalam ni bersama-sama. Itu is to be done privately. Jangan public. Saya pun rasa bila dibuat teguran secara open, seolah-olah macam ada unsur balas dendam di situ. Itu yang menyebabkan kita rasa dia tak nampak sedap sedikit hati. tidak betul, tidak. Bukan tak matang. Something of it's more on personal dah lah. Kalau on that sense saya agree lah. Benda tu kena okay, setiap satu kenyataan yang dibuat secara publik dia mesti ada objektif dia. Jadi hujung kita akan tengoklah apa motif you declare ni tadi kan macam itulah. Yelah, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak, mungkin kadang-kadang bila orang diasak sangat tak betul awak tak betul, kerajaan awak tak betul agaknya to certain extent meletup lah agaknya. Belah sana pun tak betul, ada juga yang tak kan. Jadi tapi action yang begitu tidak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya. Kalau nak betul benda tu dapat pun secara salah selama ni dan itu ada channel lain untuk you debatkan, bukan dalam public. Because public dia sekarang ni public netizen lah basically, dia akan reacted to anything that you see. Dan manusia dia interpret differently lah. Ada yang emotional, ada yang rational. Itu yang susah tu. Sebab kita kena, tak tahulah saya rasa saya kecil je orangnya. Kecil tu dari segi saya ni tak ada siapa-siapa dalam masyarakat. Bukan saya badan mungkin besar lah tapi saya akan membayangkan kalau ada orang macam begini openly criticize another on something yang mungkin betul, mungkin juga tak betul. Saya boleh jadi the next target at any time. My student might be doing the same thing to me. Katalah saya ada bagi Nazrul C ke apa na'udzubillah taklah tak besar. Geram si Nazrul ni, next semester saya tengok nama saya. Dia kata saya ada share dalam sana lah, share kat sini lah apa. Jenuh saya nak menafikannya. Nazrul Kelalain lah, bukan Kelani. Itulah sebabnya kita nampak dan Pesuruhjaya SPRM pun dilantik oleh Atas Nasihat Perdana Menteri kan. So sebab tu saya rasa adakah kita perlu kurangkan kuasa di situ ataupun ada cara lain yang boleh digunakan untuk untuk overcome masalah macam itulah. Mungkin lebih empowerment kepada Conference of Ruler lah. Dia existence itu sepatutnya diberi peranan yang sewajarnya. Sebab mereka selalunya decisions of the ruler walaupun ada yang criticize ruler ni sendiri pun have been advantaging from some of the contracts. Dapat tanah sini lah. Okay, itu satu cerita. Yang kedua adalah selalunya ruler ni bila dia buat keputusan it's not for the sake of their party, bukan dia tak ada parti. Dan apa lagi pilihan yang buat? Untuk rakyat lah. Dia tak perlu favor siapa pun sebabnya dia so mungkin peranan dia mungkin perlu diperbanyakkan. I mean, at every advisors of the Prime Minister mesti ada role of the Conference of Ruler. Which role dia bukan sekadar bagi pendapat lah. Lebih kuat dari itu. Kan? Mungkin boleh digaji. Okay, dah pukul 6 ni. Kalau ada soalan, last round. Adham, okay? Okay, ada. Alright, Fahmi okay? Okay, Fikri? Tak ada soalan dah ya, Fikri? Okey, Doktor. Okay, Suhana?